Memang tipis lah nak sembuh tu. Sebab dia banyak dah punya penyakit dah banyak. Jantung pun stage last. Kepala ni pun macam otak lah. Otak dah sel tisu tu 10% je. Yang lain semua air. Jantung pun lubang tu tak tutup. Memang tipis lah. Memang apa yang kami perlukan, bila perlukan hanya doa je. Kulim, Kedah. Kru bersamamu tiba di perkampungan Sungai Ular. Kami menyelami kisah sebuah keluarga asnaf di sini. 3 tahun lalu, Muhammad Azhar Arzmi, 30 tahun, dikurniakan cahaya mata Muhammad Bilal Yusra. Sejak kelahiran anak syurga ini, segalanya berubah. Sejak lahir, Bilal diuji dengan pelbagai masalah kesihatan. Bilal ni dia boleh detect dari kandungan 6 bulan. Time tu buat CT scan, dah dapat detect dah. Nampak dah kepala dia air banyak, sel tisu lah kepala dia pun 10% dah nampak. Lepas tu sumbing kat mulut dia pun besar time tu. Lepas tu jantung pun nampak dah berlubang. So pakar cakap baby ni kena lahirkan segera. Ketika kandungan berusia 6 bulan, Bilal disahkan mengalami penyakit ini sehingga memberikan komplikasi teruk terhadap si ibu. Pada ketika itu, Azhar terpaksa membuat pilihan di antara bayi ataupun isterinya yang perlu diselamatkan. Time tu saya redha apa yang berlaku, saya terpaksa terima. Sebab ibu dah pun sakit pun banyak. Besar juga situ dari pinggan ni bertemu ke pinggan ni. Untuk keluarkan Bilal lah. Pakar cakap kalau tak boleh buat keluar juga, pakar kau masuk satu alat tajam untuk tumbuk kepala dia dalam. Bagi keluar cair tu. Tapi dia akan meninggal juga. And pakar cakap jangka hayat Bilal ni tak lama, 5 hari lah jangka hayat dah. Kalau baby macam ni tak lama. Alhamdulillah kuasa Allah sampai sekarang bila dah dekat 3 tahun. Dijangkakan hidup 5 hari sahaja, namun siapa sangka Bilal mampu bertahan sehingga hari ini. Pun begitu anak kecil ini terpaksa menempuhi onak duri kehidupan dengan penuh cabaran. Penyakit macam ni tak lama. Papa dekat. Tapi sejak daripada lahir ni macam mana? Sejak lahir ni. Tapi itu sekadar jangkaan je lah. Dengan kepala dia cecair penuh. Sel tisu dalam kepala dia hanya 10% je. Kalau tak, dia tak boleh buat operation, buat revision. Sebab sel tisu dia terlalu sikit, tak boleh nak support nyawa dia kalau buat revision. Tu yang kami buat pilihan, tak payah buat lah. Tak sanggup. Kalau buat pun dia akan meninggal. Jaga dia sampai akhir hayat dah lah. Macam bila jangka hayat dah 5 hari lah lepas lahir. Adik Bilal yang berusia 8 tahun diuji dengan masalah di bahagian kepalanya. Difahamkan kepalanya membesar diakibatkan oleh cecair yang berlebihan. Malah kini berat kepala Bilal sahaja sudah mencecah hampir 40 kg. Jadi difahamkan juga adik Bilal sekarang sudah tidak menerima mana-mana rawatan daripada pihak hospital. Jadi boleh tak abang ceritakan bagaimana dengan tahap kesihatan adik Bilal sekarang? Tak ada rawatan apa dah. Nak bawa dia ke hospital pun susah. Nak kena naik ambulans. Lepas tu stroller pun tak muat dah untuk kepala dia. So memang tak pergi mana lah. Tak bawa tak ada rawatan apa lah untuk Bilal. So jaga dia sampai akhir hayat dia lah. Lagipun dia bila-bila masa je jantung dia boleh stop.
Hari demi hari kesihatan Bilal semakin menyayat hati. Anak kecil ini sama sekali mungkin tidak dapat hidup seperti insan normal lain. Akibat cecair berlebihan di dalam kepala, perubahan bentuk fizikal Bilal juga semakin ketara. Tahap kesihatan Bilal sekarang agak merosot sikit lah sebab dia tak aktif macam selalu nak. Dulu lain dah. Lagipun dia dah stage tak akhir lah. Dia memang tak larat kepala pun, beban bagi dia lah. Dia malam-malam 2, 3, 4 pagi, time tu air kepala dia duk tambah lah. Kurang kepala dia pun duk tambah lilitan kepala dia. Tiap malam tak tidur sampai ke pagi. Sebab air lah kepala dia terlalu panas sangat. Selain gusar kesihatan Bilal, Azhar dan isteri Nurul Izzati Adawiyah, 25 tahun, turut risau akan masalah pendengaran anak sulung mereka. Nur Kaulah Al-Azwar, 5 tahun atau lebih dikenali sebagai Aisyah. Saluran saraf telinga yang kecil ini memerlukan dana sebanyak RM85,000 bagi melakukan pembedahan. Aisyah ni dia ada masalah pendengaran. Kakak Bilal ni. Yang mana saluran kegendang telinga tu terlalu halus sangat. Nak kegendang tu yang dia tak dengar, dua-dua belah tak dengar. Telinga belah kanan tak ada cuping. Lubang dah tapi cuping dah tak ada. Tapi dua-dua belah tak dengar. Tahap kesihatan Bilal sekarang agak merosot sikit lah sebab dia tak aktif macam selalu nak. Dulu lain dah. Dari lahir sampai sekarang Bilal tak ada bergantung dengan ubat, tak ada bergantung dengan alat-alat oksigen pun tak ada. Dia hanya hidup atas semangat dia, kekuatan dia. Sampai sekarang dia. Azhar dahulunya bekerja sebagai tukang rumah, manakala Izzati sebagai pembantu klinik terpaksa mengambil keputusan untuk berhenti kerja. Bagi mereka, kesihatan Bilal sekarang lebih penting berbanding harta dunia. Namun Azhar akur, mereka perlu bekerja lebih keras bagi meneruskan kehidupan sekeluarga. Kami terpaksa dua-dua orang berhenti sebab Bilal perlu jaga 24 jam. Kena pantau 24 jam. So, kami cari pendapatan melalui berniaga online. Sebab kami kena cari juga. Sebab bila setiap bulan pakai kos dia saja barang kelengkapan dia pun RM2,500 sebulan. Perniagaan dalam talian secara sambilan ini tidaklah memberikan untung yang banyak. Jika ada rezeki lebih, pendapatan mereka hanya sekadar cukup makan. Kerjaan tu je lah kami boleh buat kerja yang bila kena ada sekali juga. Kena ada bila sekali sebab kena pantau 24 jam bila. Kadang dia tak tentu juga. Kadang sebulan tu boleh dapatlah 1,000. Kadang tak cukup. Kadang kalau tak cukup pun, tak lepas pun, terpaksa pinjam kat adik-beradik abang baru lah. Menjaga dua orang anak insan kelainan upaya pasti mencabar. Namun inilah suratan takdir buat mereka. Hanya doa dan kesabaran saja yang menjadi tunggak semangat mereka. Sabar dengan dugaan sebab lahirnya Aisyah lah. Anak kakak dia. Kakak dia kan telinga tak ada sebelah. Orang nampak time tu rambut dia tak panjang. Bawa dia mana-mana pun pasal malam pun orang akan gelak tengok dah. Tunjuk gadget telinga tak ada. Sabar memang boleh tahan lah. Boleh sabar dengan orang.
boleh terima lah. Tu yang Bilal lahir ni tak rasa ni sangat. Tapi Bilal lagi mencabar lah nak jaga dia. Pun begitu, ada kalanya mereka kecewa dengan sikap orang di sekeliling. Dikutuk dan dicaci sudah menjadi perkara biasa buat mereka. Bagi Azhar, dia lebih rela keluarga kecilnya ini hidup susah asalkan tidak meminta-minta pada yang lain. Orang lain takkan fahamnya. Diorang pandai cakap je. Diorang tak duduk dalam kasut kami. Diorang tak tahu apa yang kami yang hadap. Kami takkan tunjuk. Kami kan depan-depan orang pun kami akan senyum walaupun duit makan tak ada anak macam ni. Kami usaha ni lagi tak apa. Biarpun Aisyah mempunyai masalah pendengaran, Azhar dan isteri sama sekali tidak pernah mengabaikan pendidikan anaknya. Difahamkan, Aisyah akan dimasukkan ke sekolah pendidikan khas yang terletak di Pulau Pinang bermula tahun hadapan. Andai ada keajaiban dari Allah, saya pun teringin nak bermain dengan anak, bergelak-gelak dengan anak, makan minum keluar dengan anak, anak-anak menyembang, datang menyembang. Wah. Memang yang tu kami nak sangat. Moga ada keajaiban buat Bilal dengan Aisyah menjadi anak seperti anak-anak orang lain lah, yang di luar sana. Bilal mungkin tidak memahami, namun menjaga anak syurga ini adalah amanah besar yang dianggap sebagai ujian ilahi. Ketika sesi penggambaran dijalankan, Bilal banyak menangis, menahan kesakitan di kepalanya. Macam Bilal ni, Bilal lagi mencabar dah. Jaga Bilal ni paling mencabar dah. Dia dah nangis. Macam ni nangis non-stop time tu. Kalau tak sabar, mental tak kuat, memang tak tahulah. Kalau orang lain tak tahu apa jadi dekat Bilal. Kami pun memang sabar, tahap gila-gilanya sabar. Kalau tak boleh tahan sampai, kalau boleh sampai rumah tangga pun habis cerai. Kalau tak sabar, benda letih kan, duk gaduh-gaduh. Dia tahap macam tu lah. Tak saya boleh sabar sabar dengan dugaan ni sebab lahirnya Aisyah lah, anak kakak dia. Kakak dia kan telinga tak ada sebelah. Orang nampak atas tu rambut dia tak panjang. Bawa dia mana-mana pun pasal malam pun orang akan gelak tengok dia. Tunjuk gadget telinga tak ada. Semakin hari, ukuran kepala Bilal semakin membesar. Akibat jumlah cecair yang sangat banyak, kini tempurung kepala anak kecil ini pecah. Harapan Bilal untuk terus hidup semakin tipis. Memang tipis lah nak sembuh tu. Sebab dia banyak dia punya penyakit dah banyak. Jantung pun stage last. Kepala ni pun macam otak lah. Otak dah sel tisu tu 10% je. Yang lain semua air. Buat scan pun tak tambah sel tisu dah. Duduk macam tu lah. Jantung pun lubang tu tak tutup. Memang tipis lah. Memang apa yang kami perlukan, Bilal perlukan hanya doa. Doa buat Bilal, moga diberi keajaiban itu ya.
Sudah menjadi tanggungjawab pengeluar beras terbesar syarikat Faiza Sdn Berhad untuk hadir memberikan sokongan buat keluarga Azhar. Selain menyelami kisah mereka sekeluarga, Pegawai Pemasaran Eksekutif Abdul Halim Abdullah dan Pegawai Pemasaran Muhammad Yusairi Amirul Hafiz turut menghulurkan bantuan wang tunai beserta pelbagai produk keluaran syarikat Faiza. Sedikit sebanyak, kelengkapan asas masakan seperti beras, kicap dan rempah ratus dapat menambah bekalan makanan mereka. Ini adalah sedikit sumbangan daripada syarikat Faiza untuk adik Bilal, dapat mengurangkan sikitlah beban abang untuk perubatan adik. Okey bang, ini buku daripada kita punya bos Umi Faiza. Kebetulan abang pun ada buat bisnes online. Abang cuba baca tengok buku ni, koko ada boleh resipi-resipi dia. Boleh membantu abang dalam bisnes abang. Moga-moga berjaya dalam bisnes abang. Melihat kepada keperluan Bilal seperti susu dan lampin pakai buang memerlukan kos perbelanjaan yang banyak. Kru bersamamu turut sama membantu menyalurkan sumbangan daripada keluarga Ibrahim Ismail, Jengke Pahang. Mungkin nilainya terlihat kecil di mata kita, namun ia cukup besar buat keluarga asnaf ini. Daripada keluarga daripada Jengke Pahang, Ibrahim Ismail sekeluarga. So dia minta kami belikan sedikit pampers dengan susu anak lah. Semoga dapat meringankan beban abang. Sama. Kami suami isteri ni hari-hari berdoa untuk Bilal dengan kakak dia, moga ada keajaiban untuk jadi normal seperti anak orang lain lah. Nampak nak menyembang dengan diorang, nak main dengan diorang. Memang apa nak yang tu. Mana kami tak biasa rasa anak nak menyembang, duk panggil-panggil pun tak. Azhar mendambakan momen indah bersama keluarga tercinta. Namun apakan daya, perjalanan hidup Azhar bersama cahaya mata mereka berbeza daripada yang lain. Berkat kesabaran mereka ini, pasti ada ganjarannya. Hulurkan tangan, ringankan beban. Bersamamu turut menyelami 5 keluarga dari 4 buah negeri. 1 keluarga dari negeri Kelantan, keluarga Wan Azman Wan Yusof. 1 keluarga dari negeri Sarawak, keluarga Muhammad Idris Omar. 2 lagi keluarga dari negeri Perak, keluarga Nurul Farhana Abdullah. Dan keluarga Nur Safiah Ismail. Manakala keluarga Suanim Ahmad dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Bersama kita membantu mereka yang memerlukan. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke laut, lantainya